Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cawang seng hao. Dah malam Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sedari saya selalu kena cari kamera ni nak bagi duduk kat tengah macam mana ni kan. Saudari pengurusi majlis, saudara Wikiat, calon yang akan bertanding semula di Dun Rawang, kawan baik saya, saudara William, ahli Parlimen Selayang, tadi saudara Amir dah bergerak, saudara Said Ibrahim, ahli Parlimen Ledang, sahabat-sahabat pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari, pakcik-makcik yang hadir sekalian. Kalau saya jadi Azmin Ali, saya tengok ucapan Amir tadi, teruk kena malam ni. Cukup lengkap, malas, sembab, apa lagi ya, slow. Saya lambat sikit kerana daripada Bukit Melawati di Kuala Selangor tadi. InsyaAllah, walaupun Perikatan Nasional lawan kita cakap macam-macam lah, bagi gambaran bahawa mereka akan mengambil alih Selangor, InsyaAllah setakat ini, walaupun kita berkempen cara biasa begini, InsyaAllah saya rasa Selangor masih akan kekal dalam kerajaan perpaduan, InsyaAllah. Kita dalam 2 hari lagi lah sebelum penamaan calon. Jadi saya perhatikan untuk tempoh 6 bulan pertama kerajaan perpaduan mengambil alih, kita tumpu sepenuhnya kepada soal mentadbir negara. Ada banyak benda yang perlu diperbaiki. Soal hutang, soal kedudukan kewangan, soal moral rakyat. Yang itu semua saudara-saudari tahu, kita tumpu sepenuhnya kepada pentadbiran. Tapi oleh kerana kita tidak berceramah dan kita tidak bermain politik, walaupun kita tahu pilihan raya negeri akan berlaku beberapa bulan kemudiannya, akibatnya kita dihiburkan dengan ceramah politik dan juga kandungan politik yang tak putus-putus daripada Perikatan Nasional. 6 bulan mereka cakap macam-macam. Apa yang dia tak sebut? Jadi sekarang untuk tempoh 3-4 minggu yang lalu, saya ingat kita mula, oleh kerana kita dah dekat dengan pilihan raya negeri, maka kita mula berkempen. Saya dan sahabat-sahabat mula berkempen tiap-tiap malam begini. Siang kerja di kementerian, malam ceramah. Jadi saya harap pengundi-pengundi boleh dapat membezakan di antara tawaran-tawaran, cara kita berbanding dengan yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional. Sebab sebenarnya masuk pilihan raya ni, saya sebenarnya tak adalah totok sangat parti mana-mana pun. Saya membesar tanpa kesetiaan kepada mana-mana parti sebenarnya. Cuma bagi saya, pilihan raya ini adalah pertembungan tawaran. Kita sebagai rakyat, kita berhak mendapat yang terbaik. Dan kita tahu bahawa kalau nak dapat yang terbaik itu, kita mengukur calon dan juga parti-parti yang menawarkan untuk menjadi kerajaan itu. Pertama, kita ukur dari segi dasar dan program dia buat apa. Dia nak buat macam mana. Kedua, kita tengok kepada keterampilan calon-calon yang dia bagi. Ketiga, kita tengok kepada rekod dan prestasi mereka. Sebab itu dalam 3-4 minggu yang lalu ni, saya duk tanya tiap-tiap malam, sebenarnya Perikatan Nasional, kau masuk nak bertanding ni, kau nak buat apa sebenarnya? Sebab setakat ini tak nampak apa-apa lagi yang dia nak buat. Dia ulang berkali-kali apa dia? Yang paling banyak teruk kena Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pakai capal pun kena, Anwar Ibrahim pakai songkok pun kena, Anwar Ibrahim tegur pelajar perempuan pun kena. Semua pasal Anwar Ibrahim, semua hentam.
Kononnya kalau Pakatan Harapan ni tak cukup Melayu lah. Barisan Nasional kalau bekerjasama dengan diorang Melayu, tapi tak bekerjasama dengan diorang tak Melayu, contohnya. Jadi pusing ni, sebenarnya saya simpulkan, sebenarnya Perikatan Nasional ni nak masuk pilihan raya ni, dia bukan soal nak mentadbir, nak tawar yang lebih baik, nak bersaing demi kesejahteraan rakyat. Dia nak satu je, dia nak kuasa tu ya. Dia sebenarnya supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri. Tu ya. Sebab itu saya tengok sebenarnya kandungan ceramah dan kempen mereka tak ada langsung soal apa yang dia nak buat. Soal dia ialah dia frust menongging kerana dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi oleh kerana dia tak jadi Perdana Menteri, dia frust menongging, semua ni salah ni. Yang itu salah, buat macam mana pun salah. Sebab itu saya dah 4 minggu berturut-turut saya duk tanya, kau nak buat apa? Kau nak buat apa rancangan? Kita tiap-tiap malam terangkan tentang rancangan, tentang program, tentang dasar, tentang perkara-perkara yang perlu diperbaiki dan macam mana kita nak buat. Akhirnya semalam saya tengok baru kali pertama Tan Sri Muhyiddin Yassin menjawab. Sebab kita tanya dia ni, apa kerangka dasar, kau nak buat apa? Apa tawaran? Akhirnya semalam baru pertama kali dia buat tawaran untuk orang Selangor. Korang tengok ke tidak ni? Oh, nampak sangat tak layan. Semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan benda yang paling hebat untuk orang Selangor. Saya dengar pun saya rasa tergugat. Dia tawarkan bahawa kalau Perikatan Nasional konon menang Selangor, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya masa tu gelak sakan tergolek-golek. Yang kau nak pulihkan negeri Selangor ni kenapa? Kalau pun nak pulihkan, bukanlah negeri Selangor, pulihkanlah negeri Kelantan ke, negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke. Sebab Selangor ini sekarang ini pun dah memang negeri nombor 1 dalam Malaysia pun. Kau nak pulihkan apa lagi? Kalau betul lah kepakaran Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ini diperlukan untuk memulihkan sesuatu, bukan di Selangor, no. Air dekat Kelantan yang perlu dipulihkan. Masalah dia di Kedah. Walaupun ada macam-macam yang Kerajaan Persekutuan telah bina di selatan Kedah, pembangunan industri, bawa masuk pelabur-pelabur besar antarabangsa, negeri Kedah masih lagi negeri antara yang paling miskin. Selangor dah boleh tanam 5 tuaian 2 tahun untuk padi. Pulau Pinang pun dah boleh buat. Dia tak boleh buat lagi sampai lah ni. Sama juga dulu, ni lebih kurang seminggu lepas lah, bila seorang lagi pimpinan Perikatan Nasional datang berkempen di Selangor, meyakinkan orang Selangor untuk kononnya berubah. Tawaran dia apa dia? Kalau Perikatan Nasional akan mentadbir negeri Selangor, maka Selangor akan menjadi negeri super state. Itu pun saya gelak juga. Super state apa no? Selangor memang dah super state pun berbanding dengan Kelantan, dengan Terengganu. Kau nak superkan macam mana lagi? Sedangkan kamu ada masa yang panjang dan sudah pementadbir di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di Perlis. Pergi superkan negeri-negeri itu dululah. Tapi saudara-saudari tahu kenapa bila kita bincang tentang tawaran semua ni, dia tak boleh buat keluar. Sebab memang dia tak ada rancangan pun. Agaknya bila kita duk tekan dia, saya tengok dia mula edar printing lah. Ini ada risalah menunjukkan rekod prestasi Perikatan Nasional. Rekod paling tinggi apa dia? Memberikan bantuan 600 bilion ringgit kepada rakyat semasa Covid. Ada orang gelak. Siapa gelak tadi? Andy. Dia tak boleh pakai, dia memang gelak sepanjang masa. Tapi memang patut gelak lah. Sebab 600 bilion yang Muhyiddin Yassin duk mengaku tu, masa zaman dia 600 bilion tu bukan pun duit dia pun, duit rakyat melalui KWSP. Duit rakyat melalui KWSP. Kita pun boleh buat.
Katakanlah kita nak buat, katakanlah kita bagi keluar, nah ambil lah duit ni 200 bilion, 300 bilion. Lepas itu kita mengaku kita membantu rakyat. Sedangkan sekarang ini kita dah tahu hasil daripada culas dan juga malas pentadbiran Perikatan Nasional masa Muhyiddin Yassin yang sentuh duit KWSP, yang itulah yang sampai sekarang kita masih lagi tanggung. Pertama, kita berhadapan dengan kumpulan-kumpulan warga tua yang bila mereka bersara, mereka tak ada dah simpanan, jaminan untuk masa depan. Bila mereka tak ada simpanan dan jaminan masa depan, yang tu yang kami kena tanggung sekarang ni. Takkan kita nak bagi dia macam tu je, takkan kita nak tinggal dia macam tu. Akhirnya kerajaan sekarang kena cari jalan macam mana untuk mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial untuk kita bantu golongan-golongan yang akan bersara ini. Sebab apa? Zaman Muhyiddin dah bagi dia orang keluar duit yang dia duk mengaku ini bantuan kepada rakyat. Bukan duit dia pun, duit daripada rakyat sendiri bagi kepada rakyat. Kesan kedua yang sampai ke sekarang kita masih lagi menanggung ini ialah kesan inflasi. Saudara-saudari mungkin tak faham ataupun mungkin belum dengar sebelum ini, salah satu sebab kenapa harga barang naik mendadak masa zaman dia memerintah dulu ialah kerana sebab dia bagi rakyat keluarkan duit seberapa banyak ni. Bila rakyat keluarkan duit banyak dalam poket, maka rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, maka permintaan terhadap barang, perkhidmatan semua naik. Orang berbelanja, permintaan naik, harga naiklah. Harga terutamanya harga makanan siap. Kalau kat luar restoran gerai, sekali dia naik nak turun payah dah. Sebab itu zaman dia kita tengok inflasi naik mencanak. Kenaikan harga itu naik dengan begitu cepat dalam tempoh beberapa bulan saja. Dan bila kita ambil alih Disember 2022 dulu, kita mengambil alih dalam keadaan inflasi antara yang paling tinggi dalam 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah sekarang kita berjaya stabilkan. Inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan ini kan. Jadi maksudnya begini, maksudnya bila kita tengok dia tak ada tawaran pun, dia tak ada rancangan pun. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di Kelantan sekarang. 33 tahun memerintah, keadaan dia tak berubah. Nak kata tak bagi peruntukan, peruntukan memang dah bagi. Kalau ikut daripada peraturan yang saya turut ikut sampai sekarang, dari segi peruntukan kerajaan persekutuan, kita bagi paling tinggi kepada negeri-negeri miskin. Negeri-negeri miskin itu termasuklah negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, semua PAS punya. Nak kata tak bagi peruntukan, dah bagi. Nak kata tak tolong, dah tolong. Tapi kita tengok sendiri macam mana yang berlaku di negeri Kelantan. Sebabnya bila ada pentadbiran yang dia nak kuasa itu semata-mata supaya ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri besar, ada yang mendabik dada kononnya dia orang penting, akhirnya yang akan jadi mangsa ialah rakyat terbanyak. Sebab itu Kelantan sampai sekarang macam itu. Dan sekarang mereka nak bawa perkara yang sama di Kelantan itu ke negeri Selangor. Dalam keadaan negeri Selangor selama ini telah pun menjadi negeri yang nombor 1 di Malaysia, saudara-saudari. Dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab saudara-saudari. Dan tanggungjawab saya jugalah, William jugalah, kerana kami semua wakil rakyat, ahli parlimen daripada Selangor ni. Baik akhirnya pilihan raya ini, seperti juga pilihan raya mana-mana pun, soalnya ialah kebajikan rakyat. Setiap kali kita masuk pilihan raya, maksudnya itu masa untuk parti-parti bersaing membuat tawaran. Dan tawaran saja tidak cukup, pengundi akan melihat juga kepada rekod kita, prestasi kita sebelum itu, ketangkasan kita, kreativiti kita dalam menyelesaikan masalah. Sebab itu hari ini
ada dua perkara penting yang dilancarkan oleh kerajaan. Mereka kata, ni nak masuk pilihan raya kan, ni baru nak lancar. Dah, kalau saudara-saudari tengok ucapan-ucapan saya daripada 4-5 bulan yang lepas, memang kami dah umumkan daripada awal lagi bahawa dasar-dasar ekonomi yang penting akan diumumkan dalam separuh tahun kedua 2023. Memang rancangannya untuk bulan Julai, Ogos semua ni. Sebabnya kenapa? Bila kita mula-mula masuk, kita nak dengar dulu pandangan semua pihak. Kita nak dengar juga dulu pandangan daripada penjawat-penjawat awam. Kita tak nak ulangi apa yang pernah berlaku masa zaman Pakatan Harapan, masa Tun Mahathir dulu. Dia masuk, dia nak tukar semua, habis kucak-kacir semua. Jadi kali ini kita kata, oleh kerana ini kerajaan perpaduan, kita nak semak semua apa yang boleh dibuat, apa pandangan penjawat awam, apa rancangan yang telah berlaku, apa yang perlu ditambah baik. Maka kita bagi masa kepada kita. Kita ambil 6 bulan pertama itu kita bincang dulu. Kerana ini bukan soal siapa menteri, siapa kerajaan. Setiap sesuatu yang kita nak buat, kita nak pastikan bahawa ia kekal untuk tempoh masa yang panjang. Jadi benda itu perlu dimasak, dibincang, diharmonikan sebaik yang mungkin. Jadi tadi paginya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan meluncurkan ekonomi madani untuk memperkasakan rakyat. Petang pula saya luncurkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga untuk Negara. Saya nak ulas yang tu sikit lah. Takkan nak cerita Sanusi tiap-tiap hari, letih lah kan? Jadi cerita Sanusi nanti saya sentuh bab ujung sekali. Pukul 11.59 saya sentuh sikit saja. Saya nak tengok Sanusi lepas ni melompat macam mana. Baik, kita kembali kepada soal negara kita. Orang tanya lah, alah apalah, dah macam-macam ada rancangan ekonomi. Buat pun tak kena, tak buat pun tak kena. Kalau ikut walaun ni semua tak kena. Memang betul, daripada satu tahun ke satu tahun, satu pentadbiran ke satu pentadbiran, memanglah kita kena ada perancangan ekonomi. Kerana itu menetapkan sasaran kepada kementerian-kementerian dan keseluruhan negara kita, ke arah mana kita nak pergi, bidang mana kita nak tumpu, berapa banyak kita nak pastikan peningkatan ekonomi itu sampai kepada rakyat. Baik. Jadi apa yang bagi saya, apa yang istimewa sangat ekonomi madani yang diluncurkan hari ini? Saya bertanggungjawab baca semua kerangka dan rancangan ekonomi ni daripada 10-15 tahun yang lepas. Marilah daripada mana-mana saya kena baca, itu tugas saya. Apa sebenarnya masalah negara kita dalam bidang ekonomi? Pertama, kita semakin perlahan dari segi pertumbuhannya. Maksudnya prestasi pertumbuhan ekonomi kita makin malap. Kalau nak bagi contoh macam ni lah, kereta bila baru beli, tekan minyak 107 dia boleh pergi. Kalau kereta tu dah 20 tahun, tekan sampai habis pedal tu pun dia pergi 80 km sejam. Dalam keadaan negara lain makin laju ni, kita sebenarnya makin perlahan. Dan dalam keadaan rakyat kita makin susah dan makin menuntut lebih banyak wang yang perlu dibelanjakan oleh kerajaan, maka ini akan jadi masalah. Tambah pula hutang makin banyak. Sebab untuk pentadbiran-pentadbiran yang dulu-dulu tu, oleh kerana pertumbuhan ekonomi makin perlahan, dia nak tunjukkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu masih lagi berlaku dengan baik, dia berhutang. Sebab itu hutang makin naik. Dan terima kasih mewariskan kepada kami keadaan semua macam itu. Maksudnya kalau saya bagi cerita kereta tadi, dahlah kereta tu 20 tahun, tekan minyak sampai ke Sudah boleh pergi 80 km sejam je. Bila nak kena tukar tayar, duit pun tak ada nak tukar tayar.
Bila pertumbuhan ekonomi makin perlahan macam yang ada sekarang ini dan orang lain makin laju, maksudnya hasil kerajaan juga makin sedikit. Kerana bila ekonomi bertumbuh lebih baik, syarikat lebih banyak buat untung, gaji orang makin naik, maka kerajaan kutip lagi banyak cukai. Jadi pertamanya ialah pertumbuhan ekonomi kita nampak lebih malap, dan ini telah berlaku selama 20 tahun. Kalau nak bagi contoh, daripada tahun 60-an ke lebih kurang 70-an, kita tumbuh sekitar 7% tahun. Daripada 80 ke 90-an itu kita tumbuh sampai dekat 9% tahun. Daripada daripada tahun 2000 sampailah ke baru ni 2022 ni, secara puratanya kita tumbuh 4.7% saja. Dan kalau kita terus tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 4.7%, kita memang tak mampu dah nak bayar banyak benda. Kita tak mampu nak pastikan hutang kita berkurang. Kita tak mampu lagi nak bayar subsidi kepada rakyat, bantuan rakyat. Jadi perkara pertama ialah macam mana kita nak membaiki potensi ekonomi kita supaya dia boleh berkembang dengan lebih laju, supaya kerajaan dan juga rakyat dapat lebih banyak hasil. Itu yang pertama. Masalahnya, kalaupun kita berjaya buat yang itu, tapi kita tak ubah beberapa perkara yang lain, pun kita ada masalah. Sebab zaman ekonomi tumbuh dengan baik dulu, 7% ke 9% ke 20 tahun lepas kita 4.7% ni, walaupun ekonomi itu tumbuh, walaupun hasil kerajaan naik, tapi ada masalah kepada rakyat kerana gaji rakyat makin sikit. Esok saya akan lancarkan dan umumkan kaji selidik pendapatan dan juga perbelanjaan rakyat. Minggu depan saya akan umumkan buat pertama kali dalam sejarah negara kita laporan penggajian rakyat setiap 3 bulan. Sebab sebelum ni kerajaan tak kongsi benda ni. Jadi rakyat kita keseluruhan dia tak faham ataupun dia tak tahu bahawa walaupun ekonomi telah tumbuh baik, daripada tumbuhlah 4.7% secara purata setiap tahun untuk tempoh 20 tahun yang lepas, tapi sebenarnya gaji rakyat makin turun. Saudara-saudari tahu tak berapa gaji penengah? Macam mana aku nak terangkan gaji penengah ni? Katakanlah kita ada 10 juta orang pekerja. Setiap seorang tu kita kira yang ini gaji 1,500, 1,500, 1,500, susun mereka sepanjang-panjangnya daripada gaji yang paling rendah kepada gaji yang paling tinggi. 10 juta orang pekerja ni, kita tengok yang kat tengah-tengah sekali 50% kat tengah, yang itu jadi gaji penengah. Maksudnya sesiapa di bawah gaji penengah itu dia lebih rendah daripada gaji itu. Saudara-saudari tahu berapa gaji penengah kita yang terbaru? 2,600. Ini yang terbaru. Tapi lebih sedih daripada itu, bila kita tengok profil gaji itu, sebahagian besar dalam 30-40% gajinya sekitar RM1,700 ke bawah saja. Ini anak-anak yang pergi kat universiti semua. Jadi bayangkan gaji minima kita RM1,500. Gaji minima ni maksudnya siapa-siapa yang bekerja kena bayar RM1,500 ke atas. Ini termasuklah pekerja-pekerja asing yang kita bawa masuk ni. Kita bawa masuk orang Bangladesh, kita bawa masuk orang Nepal, orang Indonesia. Dia tak ada kelayakan ke, dia tak ada kemahiran ke, sebab dia buat kerja-kerja kutip sampah dan sebagainya. Pembinaan, undang-undang kita menetapkan gaji dia orang RM1,500. Tapi untuk rakyat kita, bila dia keluar, dia diploma ke, dia universiti ke, dia mula kerja, sekarang ni gaji sekitar RM1,700, saudara-saudari. Jadi kita ada masalah besar, iaitu kalaupun ekonomi berkembang baik tetapi kerajaan tidak lakukan sesuatu mengenai taburan dan agihan kekayaan negara kepada rakyat, akhirnya yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin dekat bawah. Itu beza utama yang dibuat oleh kerangka ekonomi madani yang diluncurkan oleh Datuk Seri Anwar ini. Kita menetapkan sasaran dan langkah-langkah yang jelas bahawa kedua-dua perkara ini kita kena baiki. Kita kena pastikan potensi pertumbuhan ekonomi negara kita ni naik dengan baik, tetapi pada masa yang sama, bila negara kita makin kaya dan berkembang dengan baik, ia juga mestilah dipastikan agihan kepada rakyat gaji semua ni juga naik lah. Kalau tidak, yang kaya, tokel ke atas tu kaya, yang bawah ni daripada dulu, masa saya mula kerja 20 tahun lebih dulu, saya balik dari UK tahun 2003, gaji saya masa tu umur dalam 20 berapa, saya balik masa tu dalam umur 24 macam tu, gaji saya dah 3,700 lebih. Orang lain yang bawah sikit mula keluar universiti masa itu dalam 2,500. Sekarang 20 tahun kemudian 1,007. Sebab itu budak-budak anak muda kita semua marah-marah, garang-garang semua. Sebab itu kerja dia maki hamun dekat social media ni, semua tak kena. Sebabnya ialah kerana mereka, keadaan dia ialah lebih teruk daripada kita dulu. Saya tak adalah nak marah sangat yang muda-muda, menyampah tu adalah kadang-kadang, tapi saya faham kenapa dia marah. Jadi perkara ini perlu dibaiki. Baik, yang itu dirangkumkan di dalam ekonomi madani secara keseluruhan. Yang itu tak apalah, sedari-sedari baca lah, takkan aku nak cerita malam ini. Saya nak sebut 2-3 perkara saja. Yang soal gaji itu, insya-Allah saya akan pergi kepada kerajaan tarikh 7 hari bulan Ogos. Memang saya duk ratib tiap-tiap hari, 7 Ogos, 7 Ogos, 7 Ogos. Sebab itu kali pertama mana-mana kerajaan dalam sejarah negara kita mengambil cadangan dan akan memutuskan apakah langkah yang kerajaan akan buat untuk menaikkan gaji rakyat, untuk menyelesaikan perkara gaji rendah ini. Saya berdoa lah, insya-Allah, saya yakin perkara itu insya-Allah akan dipersetujui. Tempoh lama mana kita nak buat untuk memperbetulkan gaji itu, yang itu yang kita kena bincang, kerana kita juga kena tengok hutang kita berapa, belanja kita berapa dan sebagainya. Itu tak apa. Yang saya nak bincang dan hurai sedikit, sebab dia ada kena mengena dengan rakyat biasa. Setiap rakyat ada peluang untuk menambah potensi pendapatan. Sebab petang tadi saya luncurkan hala 7 pelan peralihan hala 7 peralihan tenaga negara. Saudara-saudari tahu tak peralihan tenaga? Ini bukan beralih kerajaan tau, yang tu PN dia yang duk ratib tiap-tiap hari ni. Kita bukan nak beralih kerajaan, kita nak beralih ke ekonomi yang tinggi. Jadi dia berbalik kepada soalan yang saya tanya yang awal-awal tadi. Macam mana kita nak tingkatkan potensi pertumbuhan ekonomi negara? Ataupun yang rakyat biasa tanya, macam mana pelabur nak masuk? Kenapalah pelabur nampak macam tak masuk? Saya nak tahu kenapa. Kerana di negara-negara lain, terutamanya yang mengawal dana-dana pelaburan antarabangsa ni, dia ada 2-3 jenis pelaburan. Satu ialah pelaburan terus, iaitu syarikat swasta luar negara datang buka kilang kat sini, dia duduk kat sini. Yang itu yang dipanggil FDI tu. Tapi yang itu sebenarnya tak besar sebenarnya. Aliran keluar masuk duit dia tu tak besar. Yang paling besar ialah dana-dana yang membeli saham, yang dipanggil sebagai dana portfolio antarabangsa ni. Ini syarikat-syarikat, bank-bank, firma-firma kewangan yang ada dekat New York, London, China semua ni, mereka mengawal dana berpuluh-puluh trilion tiap-tiap hari. Jadi bila katakanlah pakcik ke makcik katakanlah kaya, ada kena jaga 3 trilion dolar, pakcik kena tentukan aku nak letak duit kat mana ni. Kan? Kalau kat Malaysia ni, kalau ada orang duit nampak kaya sikit, berhati-hati, sebab scammer selalu kacau. Macam mana aku nak curi duit dia kan? Pelabur pun macam tu juga, dia ada 3 trilion untuk dia laburkan. Jadi dia nak tengok kat pasaran mana aku nak letak, nak beli saham mana, negara mana. Baik,
Dia ada beberapa peraturan kerana dunia luar ni tak macam kita dah. Mereka sangat menitik beratkan soal perubahan iklim. Sebab dia sangat takut kalau dunia ini, perubahan iklim ini tidak dikawal dengan baik secara saintifiknya. Kalau perubahan iklim itu terlalu mendadak, dia akan berulang apa yang pernah berlaku secara saintifik, iaitu kepupusan dinosaur dulu. Dinosaur dulu pupus sebahagiannya sebab perubahan iklim lah. Dunia menjadi terlalu sejuk, mati semua dinosaur. Korang gelak betul, baca sains betul. Sekarang ni dia terbalik, bukan sejuk sangat, dia jadi panas sangat. Jadi kalau tidak terkawal, apabila contohnya dunia makin panas, ada beberapa kemungkinan besar yang kita kat Malaysia ni mungkin tidak hargai sangat, tapi orang luar negara semua tengah takut ni. Contohnya, bila kutub utara cair, dan dia memang tengah cair sekarang ni. Bila dia cair, air laut naik. Bila air laut naik, cuaca menjadi kucak-kacir. Itu yang ada El Nina, tak El Nina, taufan sini sana. Akhirnya dia jadi tsunami lah, banjir besar, tenggelam lah. Itu yang Jakarta contohnya, dia kena fikir macam mana dia nak alih ibu negara dia, sebab dijangka akan tenggelam dalam 10-15 tahun lagi. Kita dekat Rawang ni kita tak fikir macam tu, sebab kita rasa kita okey lagi dah. Orang lain tiap-tiap hari duk fikir masalah paling besar dunia sekarang ini ialah masalah perubahan iklim. Jadi oleh kerana masyarakat maju yang banyak duit ini, dia melihat perubahan iklim ini sebagai masalah nombor 1 tamadun dunia. Dia sangat sensitif dekat mana duit itu diletak. Kalau wang itu diletak di negara-negara yang nampaknya tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga iklim, dia marah. Memang ada peraturan bahawa wang tidak boleh dilaburkan di dalam syarikat-syarikat contohnya yang mencemarkan alam sekitar, ataupun di dalam negara-negara yang kerangka perubahan iklim dia tu tak bagus. Maksudnya dia tidak ada pelan peralihan tenaga untuk beralih daripada tenaga biasa kita ni lah, petrol, diesel, arang batu semua ni, kepada tenaga yang lebih bersih, yang tidak mencemarkan udara. Jadi orang Malaysia, bila saya dengan Nick duk cakap pasal peralihan tenaga, kalau saya, mesti ada orang pandai-pandai. Ini sebenarnya walaun lah ni. Dia tak cerdik. Lepas tu dia nak tunjuk cerdik. Dia kata, kau ni menteri apa? Ini menteri alam sekitar ke menteri ekonomi? Sebab engkau bahlul. Engkau tak faham bahawa perkara paling penting mengenai ekonomi sekarang ini yang menentukan pelaburan ialah sensitiviti pelabur kepada peralihan tenaga. Negara yang kandungan peralihan tenaganya tak bagus, pelabur tak masuk. Sebab itu kalau kita tanya, apa masalah Malaysia ni? Kenapa susah orang nak masuk? Selain sebelum ini soal skandal, soal rasuah, soal ketidakstabilan ekonomi, kalau kita baiki yang itu pun, selagi kita tidak ada pelan peralihan tenaga yang bagus, kita tak boleh dapat dana. Pakcik-makcik tengoklah, dalam 2 minggu yang lepas ini, tak tahulah orang Rawang main saham ke tidak. Uncle ada saham tidak? Kalau tengok dalam tempoh 2 minggu yang lepas, pasaran saham kita naik mendadak. Perasan tak? Oh tak perasan. Ni semua tengok muka blur kat aku ni. Pasaran saham kita naik mendadak dalam tempoh 2 minggu yang lepas. Untuk 10 hari berturut-turut, kita menyaksikan kemasukan dana asing yang berterusan tiap-tiap hari. Sebahagian sebabnya ialah kerana mereka menunggu kita melancarkan pelan peralihan tenaga. Kerana bila kita ada pelan peralihan tenaga, kita maklumkan komitmen kita macam mana kita nak beralih daripada tenaga fosil, arang batu, minyak dan sebagainya kepada tenaga boleh baru, maksudnya solar, maksudnya hidrogen dan sebagainya. Itu membolehkan tiba-tiba, kalau sebelum ini dana antarabangsa tu tak boleh sentuh Malaysia, dia dah boleh sentuh Malaysia. Baik,
Yang lain itu, saudara-saudari bacalah, tak apalah, tengok akan ada kandungan kat TikTok semua yang panjang. Saya nak sebut satu perkara saja yang ada kena-mengena kepada semua rakyat Malaysia yang ada rumah. Sekarang ini kita tahu bahawa untuk mereka yang pakai banyak aircon, mereka yang ialah kaya raya ni kan, kita dah pun tarik balik subsidi elektrik. Orang kat sini tak ada kot yang kena bayar elektrik naik ni kan. Sebab saya ingat 90% tu untuk rakyat biasa, mereka masih lagi diberi subsidi. Tapi kalau kita ada peluang, kita semua pun nak pasang solar atas bumbung kita. Kerana buat apa bayar elektrik je tak? Kalau boleh dapat elektrik percuma daripada matahari, baiklah kita pasang solar. Mak Saleh datang, dia pelik, kamu ni negara panas, matahari ada tiap-tiap hari, tapi tak ada solar, tak ada orang pasang solar ke atas bumbung. Sebab sebelum ini ada masalah. Untuk pasang solar, pertama rakyat kita kena keluar modal sehingga 40 ke 50 ribu ringgit untuk pasang. Jadi untuk dapat balik modal tu, kira berbalik modal lah, sebab bila kita pasang solar, itu akan kurangkan bil elektrik kita, sebab kita ambil elektrik daripada solar. Kita kena tunggu sampai 10-12 tahun baru kita dapat balik yang pelaburan kita 40-50 ribu pasang solar tu. Silap-silap hari mati dulu. Sebab itu susah nak pasang solar, mahal 40-50 ribu ringgit dah. Dah lah mahal, kena dapatkan kuota pula. Bukannya boleh pandai-pandai je pergi pasang solar. Kau cubalah pasang solar sendiri. Kalau nak buat, lepas ni Andy ke balik, kau pasang solar atas rumah kau, silap-silap hari ada orang report, kena tangkap kau. Sebab untuk dapatkan pasang solar, kita kena dapat kelulusan, kena dapat kuota kelulusan macam-macam. Jadi dia susah. Sebab itu solar ni sampai sekarang di atas bumbung rakyat banyak-banyak ni tak ada. Satu daripada langkah yang kita akan buat, yang saya umumkan dalam pelan peralihan tenaga tadi, ialah begini. Sebenarnya bumbung rumah kita ni, saudara-saudari, sebab saya nak kena jawab ni kerana orang duk tanya ni, tak faham lah macam mana lah, gini lah, solar mahal ke apa. Dia masih lagi belum faham apa yang kita nak buat. Kita mengambil kira bahawa sebenarnya setiap bumbung yang kita ada tu, tak kisahlah rumah macam mana, rumah kayu ke, rumah banglo ke, rumah biasa ke, setiap bumbung itu adalah harta dan aset kita. Kerana bila kita boleh letak saja solar, sebenarnya dia jadi aset, kerana bumbung kita tu boleh menjana elektrik. Dengan perubahan-perubahan dasar yang kerajaan putuskan, dalam tempoh terdekat kita akan umumkan mekanisme dia, bagaimana nak buat. Yang akan berlaku begini Pakcik-Makcik, daripada kita keluarkan duit untuk pasang solar, yang akan berlaku ialah syarikat-syarikat yang akan keluarkan duit bayar untuk pasang solar. Kita tak payah keluarkan 1 sen pun. Sebaliknya mereka akan sewa bumbung kita sebab dia pasang solar dia. Jadi tak payah bayar kos, tak payah fikir pasal maintenance, kita dapat sewa tiap-tiap bulan lepas itu. Ini cara kita nak bantu bukan saja orang di bandar, tapi orang dekat kampung pun. Sebab kat kampung banyak rumah. Rumah yang sebenarnya rumah sebiji-sebiji ni lagi banyak di kampung daripada di bandar. Orang Kelantan pun dapat, orang Terengganu pun dapat, orang Kedah tak payah Sanusi sibuk-sibuk korek REE lepas ni. Sebab rakyat boleh dapat sewa tambahan sebab dia ada bumbung. Bila dia ada bumbung, maka syarikat-syarikat yang menjana tenaga boleh baru solar ini, mereka berminat untuk menyewa bumbung itu, dan mereka boleh keluarkan modal pasang semua, sebab kerajaan akan benarkan syarikat-syarikat ini insya-Allah untuk membekalkan elektrik kepada grid nasional kita. Sekarang tak boleh. Jadi insya-Allah ini antara satu perkara yang saya memang nak buat daripada dulu. Bagi saya datang daripada keluarga susah. Satu benda pantang kalau kita besar dalam keluarga susah, jangan membazir. Pantang tok nenek lah membazir. Ada harta, ada tanah, dapatkan hasil daripada tanah itu. Ada bumbung yang boleh bagi hasil, dapatkan hasil daripada bumbung tu.
Ni bumbung banyak-banyak satu Malaysia ni yang boleh membantu kita soal elektrik bekalan kita, jimatkan elektrik kita dapat hasil tiap-tiap bulan. Sampai lah ni kita tak boleh buat, sedangkan negara lain dah buat pun. Kalau pergi ke Australia, makcik-makcik, macam itulah dia tolong orang dia. Sebab itu di Australia hampir 90% daripada penjanaan elektrik ialah daripada bumbung orang biasa ni. Jadi dia tak timbul dah soal nak beli gas lah, rang batu lah, nak buat jana kuasa besar lah, IPP tak IPP-nya tak ada dah timbul. Sebab apa? Setiap rumah atapnya itu ditukar untuk menjana elektrik, yang mana syarikat membayar sewa kepada bumbung dan elektrik itu dibekalkan balik kepada sistem grid negara. InsyaAllah benda itu kita buat. InsyaAllah saya ingat antara tempat yang paling awal akan dapat kesan dan juga hasil itu sudah tentu di Selangor, insyaAllah. Jadi 4-5 tahun ini kalau boleh saya datang, kalau saya datang sekali lagi Wekiat berkempen di Rawang, di Kuang, di Taman Templer, saya nak tengok sebanyak mana atap kawan-kawan kita yang ada dekat Rawang sini semuanya bertukar menjadi atap yang ada solar, insyaAllah. Baik, saya sebut begitu sebab saya nak tunjukkan bahawa tugas orang politik dan dalam kerajaan ini ialah mencari jalan. Tugas kita bukan bergaduh soal siapa lagi Melayu. Lah ni satu-satunya modal daripada Perikatan Nasional yang dia frust menonggeng, dia marah kat kita ni, yang dia nak lawan ni, nak jatuhkan kerajaan. Satu sebab je. Sebab Perikatan Nasional kata kerajaan perpaduan yang ada PH, ada BN, ada GPS, ada JRS ni, dia kata tak cukup Melayu tu lah. Kalau contohnya kita ada calon yang bertanding bagi kerajaan perpaduan yang bukan Melayu, dia akan kata, tengok ni DAP sudah kawal, sebab itu kita kena lawan, sebab kali ini di belakang mereka ialah Cina. Padahal dalam PKR, dalam DAP, dalam amanah, kita tak pernah bagi kerusi majoriti Melayu kepada bukan Melayu. Memang tak pernah bagi. Tu yang kesian. Semua kalau dalam PKR Cina tu, semua berebut Rawang je. Sebab tak banyak kursi majoriti Cina. Dekat sini ada berapa kerat je. Sebab kita tak pernah bagi kursi yang majoriti Melayu kepada Cina atau India. Sebab memanglah kita parti pelbagai kaum, kita hormat mana tempat yang majoritinya Melayu jadi kursi Melayu, mana tempat yang majoriti bukan Melayu macam Rawang ni, maka yang bukan Melayu ya bertanding. Tapi itu pun tak cukup lagi. Dia dok kata kita tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu. Nasib baik aku Melayu Terengganu tau. Kalaulah saya ni Melayu Selangor ke apa, dah lama dah dia kata saya tak Melayu. Tapi sebab saya Melayu Terengganu, dia tak boleh lah. Sebab kalau saya tak Melayu, Haji Hadi pun tak Melayu lah. Baik, malam ini kita dapat pengesahan. Kalau sebelah kita dia kata tak Melayu lah macam-macam, tapi sebelah dia serahkan kursi majoriti Melayu kepada calon Cina daripada gerakan. Kursi Bayan Lepas dekat Pulau Pinang tu, itu kursi Melayu. Kursi majoriti Melayu hampir 70% pun. Kalau di Selangor ini kursi yang macam itu tak ada yang bukan Melayu bertanding. Tapi kalau dia buat tak apa. Kalau dia buat cukup Melayu demi Melayu, dia pun pergi serah kursi yang Melayu bertanding, yang Melayu jadi wakil rakyat selama-lamanya, pergi serah kepada Cina gerakan. Tak ada masalah. Sebab apa? Konon sebab dia, kalau dia buat semua Melayu. Kalau kita ni semua tak Melayu. Sebab itu saya kata politik ni untuk masuk pilihan raya, dia bukan soal aku lagi Melayu daripada engkau, aku lagi Islam. Dia soalnya menyelesaikan masalah rakyat. Saya tak maulah kalau saya bersara satu hari nanti, saya diingat sebagai lebih Melayu ke, kurang Melayu ke, lebih Cina. Saya tak. Saya hanya kalaupun saya dapat sesuatu daripada jadi ahli politik dan juga menteri dan pemimpin, ialah berapa banyak keluarga yang saya bantu. Tak kira Cina, Melayu, India. Sebab itulah satu-satunya bekalan kita masuk kubur. Kalau kita masuk kubur,
InsyaAllah pahala daripada membantu orang itulah yang akan bantu kita. Sebab itulah maka kerajaan ini, parti yang bertanding ni, kita kena bertanding atas dasar persaingan program. Idea macam mana, nak bantu rakyat macam mana. Saya dah bentangkan satu perkara yang mudah saja, macam mana kita nak tukar solar dan atap untuk bantu rakyat. Saya nak tunggu daripada Perikatan Nasional. Apa idea dia? Saya nak tunggu. Dia tak boleh cakap sampai ke sudah soal Melayu nak pulih sana pulih sini. Saya nak tahu idea konkret yang macam mana dia nak bantu rakyat. Saya dah tunggu jawapan daripada Azmin. Sampai lani Azmin tak jawab-jawab. Tak berani Azmin, mana pernah berani. Dia dapat surat pun kabur. Jadi dia tak boleh baca tak? Jadi saya nak sebutlah mana-mana pimpinan Perikatan Nasional oleh kerana Azmin, mantan Menteri Ekonomi sampai sekarang, dah lah lari daripada kursi Bukit Antarabangsa. Yang itu pun takut. Lah ni orang ajak berbincang pasal ekonomi pun takut. Jadi saya ingat yang seterusnya dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional ini, yang paling berani adalah Sanusi. Sanusi kan berani kan. Jadi oleh itu saya lepas ini insya-Allah saya nak jemput Sanusi mari berdebat dalam TV. Saya yakinlah ramai TV3 ke Astro ke semua akan berebut-rebut ini. Sebab saya pengarah pilihan raya PKR, dia pengarah pilihan raya PAS. Jom mari kita berdebat supaya kita boleh bincang. Kau nak tanya apa? Nak tanya pasal lapangan terbang ke? Nak tanya pasal solar ke? Nak tanya pasal orang miskin? Kita debat pasal ekonomi supaya jangan kita bagi ruang sepenuhnya kepada Sanusi. Debat pasal gigi saya lah, debat pasal Amir tak cukup inci lah. Semua dia bergaduh. Lani dengan Timbalan Ketua Polis Negara pun dia bergaduh juga. Jadi ada masa 2 minggu lagi ni, kalau saya tak bantu dia berdebat pasal ekonomi, pasal pentadbiran, saya tak tahu siapa lagi dia nak hina lepas ni. Jadi saya akan tunggu, saya akan tengok. InsyaAllah kita ada 2 minggu. Jadi hiburan yang baik untuk rakyat sementara nak masuk pilihan raya. InsyaAllah kita usahakan satu debat antara saya, pengarah pilihan raya PKR, dengan Sanusi, pengarah pilihan raya PAS. Boleh ke tidak saya lagi? Jadi oleh kerana boleh dan bolehlah kita balik. Sebab dah pukul 12 lebih. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya ucapkan yang terbaik, kerjasama yang baik, muhibah yang baik. Dan insyaAllah kita akan berjaya mengekalkan kerajaan perpaduan di negeri Selangor supaya kita boleh terus bela rakyat. Dengan itu saya sudahi dengan sese Nandri Vanakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.